Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. نوينا التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم إنا نسألك علما لدني ومشربا صافيا هنيا وهاب يا غني. رب يسر ولا تعسر. رب تمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, pada sesi mukhtasar Tanbihul Ghafilin pada kali ini saya bawakan satu hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam satu hadis yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman di dalam hadis qudsi, ana aghna syuraka'i 'anil syirki. Ana ghaniyun 'anil 'amali alladhi fihi syirkatun li ghairi. Faman 'amila 'amalan asyraka fihi ghairi fa ana minhu bari'un. Akulah yang terkaya dari semua sekutu, kata Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak berhajat kepada satu amal yang dipersekutukan yang lain selain daripadaku. Maka siapa yang beramal lalu mempersekutukan kepada lain-lain daripadaku, maka aku bebas daripada amal itu. Ataupun setengah daripada ulama berkata Allah Subhanahu wa taala bebas daripada orang yang beramal dengan amalan yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sebagai satu dalil bahawa Allah tidak menerima amalan kecuali yang ikhlas semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali amalan yang semata-mata untuk mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala. Maka jika tidak ikhlas, tidak diterima dan tidak ada pahalanya, bahkan tempatnya tetap di dalam neraka Jahannam. Waliyadzubillah. Ya, sebagaimana tersebut di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا. Sadaqallahul azim. Siapa yang menginginkan dunia dengan amalnya, yakni orang yang beramal dengan satu-satu amalan yang soleh, tetapi qasad dan niatnya hanya semata-mata untuk mendapatkan habuan keduniaan, maka kata Allah Subhanahu wa taala, kami berikan kepadanya seperti mana yang dia kehendaki itu. Dia buat amal soleh tapi dia hajat nak dunia, maka Allah beri kepadanya dunia. Ya, kami berikan kepadanya dari kekayaan dunia, ya, tetapi Allah bagi itu kepada siapa? Kepada mereka yang kami kehendaki kebinasaannya. Kemudian kami masukkan ia ke dalam neraka Jahannam sebagai seorang yang terhina dan terusir jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Kerana apa? Kerana amalnya di atas dunia ini semata-mata tujuannya adalah untuk mendapatkan habuan dunia, untuk mendapatkan kemuliaan di dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepadanya dunia seperti mana yang ia kehendaki. Maka dibinasakan ia dengan amal soleh yang dia buat itu tidak mendapat apa-apa balasan di hari akhirat kelak, melainkan balasannya adalah balasan azab kebinasaan. Na'udzubillah. Adapun ya, siapa yang menginginkan akhirat dengan amal soleh yang dia buat, wasa'alaha sa'yaha, dan dia berusaha dengan bersungguh-sungguh dan ikhlas, wa huwa mu'minun, lagi dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala,
Faulaika kana sa'yuhum mashkura, maka segala usaha amal mereka itulah yang terpuji lagi diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syarat qabul amalan yang ditunjukkan yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini dua. Yang pertama, amal yang soleh. Yang kedua, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, amal yang soleh yang ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, bersungguh-sungguh untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syaratnya adalah beriman. Ya, tidak diterima amal yang soleh dalam keadaan mereka yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama telah lagi mereka yang kufur dan tidak ada amal soleh, lebih-lebihlah jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbi. Kedua-dua golongan ini, iaitu yang pertama yang beramal soleh tetapi inginkan keduniaan. Yang kedua yang beramal soleh tetapi amalnya semata-mata ingin mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala. Kedua-duanya adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kurniaan Allah ini tidak terhalang. Sama ada orang itu beriman, sama ada orang itu kufur, kedua-duanya mendapat kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala di atas dunia ini. Tetapi perbezaannya nanti di hari akhirat, orang yang beramal untuk mendapat dunia, Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang buruk di hari akhirat kelak. Tetapi orang yang beramal untuk mendapat akhirat, mendapat redha Allah Subhanahu wa taala, maka sudah pastilah ya, amalannya itu diterima dan dia mendapat balasan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Ya, jadi sama-sama kita memperbetulkan niat kita, sama-sama kita mengikhlaskan niat kita. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal-amal soleh kita. Adalah tidak salah untuk kita sama-sama memperbaiki niat kita ini. Adalah tidak salah andai kata kalaulah ada pada kita hajat-hajat dunia, kerana kita duduk di atas dunia ini, kita berhajat pada hajat-hajat dunia, maka tidak salah untuk kita minta supaya Allah Subhanahu wa taala murahkan rezeki. Tidak salah untuk kita minta moga-moga Allah memberi kita kesihatan yang baik, moga-moga Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan segala hajat-hajat keperluan kita. Maka itu tidak salah kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jangan jadikan setiap amal soleh kita itu bermaksud, bertujuan, qasadnya adalah tujuan dunia semata-mata. Semata-mata ingin murah rezeki, semata-mata ingin kaya. Sedangkan kita lupa Allah Subhanahu wa taala lah yang Maha memberi rezeki, yang Maha memberikan kepada kita segala-galanya. Maka kita minta supaya segala niat yang kita buat ini ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping di sana Allah memberikan kepada kita kemurahan rezeki, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga kita tidak tersalah dalam qasad, dalam niat kita. Ya, kita ketepikan Allah Subhanahu wa taala dalam amalan-amalan kita. Nauzubillahi min zalik. Ya, kita utamakan Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita mengutamakan keperluan Allah Subhanahu wa taala, iaitulah perhambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan kasih sayangnya mengurniakan kepada kita segala hajat-hajat keperluan kita ni, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yaqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.